Ini saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak masking kereta dan proses sebelum mengecat kenderaan. Maksudnya kita akan membungkus kereta. Okey, ini adalah kereta yang kita akan prepare untuk cat. Okey, kereta ni dah di primer lah. Dan condition body kereta ni sebelum kita siapkan ni agak boleh tak. Okey, seperti biasa kalau kita nak cat kereta, sebelum kita cat kereta, kita akan bungkus pada bahagian dalam, pada bahagian dalam dululah. Okey, bahagian dalam kita akan tape dulu. Okey, bahagian dalam semua barang kita dah buka. Okey, kita tarik masking paper ni berukuran agak-agak lah untuk kita tape bahagian dalam. Biasanya lebih kurang sedepa lah, sedepa atau lebih sikit. And then kita potong je. Okey, cara untuk kita tape bahagian dalam, cara yang mudah dan cepat. Mula-mula kita buka paper ni. Okey, kita buka paper ni dan kita letak pada bahagian body. Okey, kita letak pada bahagian body. Dan kita ambil tape ni, kita tarik tape ni pada bahagian paper ni, pada bahagian atas ataupun bawah lah. Okey, pastikan gam dia lebih sikit lah supaya mudah kita nak tape nanti. Okey, kalau kertas ni panjang, tak perlu pun kita tarik sampai ujung. Tak perlu, kita tarik separuh pun dah memadai sebenarnya. Nanti kita boleh sambung pada body. Kita boleh sambung dia pada body. Macam saya cakap tadi, cara dia, okay, setiap apa pun kereta yang datang, tak kira lah Audi ke Bentley ke, tak kisahlah, kita mulakan pada bahagian panjang dulu ataupun bahagian yang tinggi. Okay, paper ni dia berukuran panjang, jadi kita lebihkan bahagian atas dan lebihkan bahagian bawah. Nampak ni, kereta ni pernah cat, jadi ada kesan lama lah. Okay, dia ada dua cara, sama ada kita nak ambil daripada belakang ni, belakang ni, ataupun depan. Okay, belakang ni biasanya banyak gam, susah sikit nak lekat. Kadang-kadang kita spray, kertas boleh terbuka, jadi kita ambil sikit pada bahagian sini, sikit lah, jangan ambil banyak sangat, sebab dia ada getah, dia akan tutup nanti. Ambil sikit. Okay, kemaskan dia. Okey, kat sini dia ada bahagian corner. Bila ada bahagian corner ni, kita kena masking dia, ikut je dia punya tempat ni. Dah habis sini okey, sama juga atas, kita masukkan. Okey, untuk bahagian corner kita ikut je macam ni, ikut je corner ni. Ikut bahagian corner ni, ikut saja. Okey, untuk bahagian sini pastikan dia akan berduduk, akan jadi macam ni. Dia ada free kat kawasan ni. Sebab apa? Supaya dia, bila kita cat, dia tak langgar bucu ni.
Sama juga dengan bawah. Ini selalu touching pada kertas. Jadi waktu kita habis spray clear, kertas akan melekat pada body. Jadi untuk mengelakkan daripada dia touching, kita boleh adjust lah paper ni. Okey. Lipatkan sikit paper ni. Okey. Nampak? So dia akan jadi masuk ke dalam lah paper ni. Ataupun bahasa kita panggil buat kelambu lah. Macam ni lah. Lebih kurang lah tu. Yang faham-faham lah. Okey, kemaskan. Okey, jika ada terbuka macam ni, ambil tape, top up sikit supaya dia tak terbuka. Bila kita masking dengan kemas, kita spray pun semangat sikit. Okey. Dan kita sambung je. Sambung pada bahagian seterusnya. Mungkin ada sipu-sipu lain cara dia tak sama tapi tak ada masalah sebenarnya. Nak mula daripada bahagian mana. Cuma yang penting kekemasan kerja kita. Dan paper tak langgar pada bahagian body. Itu yang paling penting. Nak mula daripada atas ke, daripada bawah ke, daripada kiri, daripada kanan tu tak ada masalah. Tapi kalau saya akan buat cara macam ni. Sebab saya belajar dulu pun macam ni jugalah. Saya ni taklah begitu mahir sangat dalam bidang cat ni, tapi bolehlah dengan experience yang saya ada, saya share lah. Okey, kemaskan kemaskan. Jangan sampai kertas ni berkedut terlalu teruk sangat. Nanti susah kita nak tape. Okey. Sambung. Macam saya cakap tadi, ini adalah cara saya. Astagfirullahaladzim. Ini tip daripada sebelum ni lah. Saya tak tahu kita ni cat kat mana sebelum ni. Kalau tidak yakin, tambah je. Jangan gerekut. Tambah je. Boleh nak sambung-sambung tape ni boleh, tak ada masalah. Cuma tindihan tu janganlah terlalu nampak sangat kan. Kalau kertas ni terlalu panjang, potong aja lah. That's why kita ada pisau. Kena bawa pisau. Kalau kita main brown paper ni, masking paper ni memang kita kena ada pisau. Kalau tak ada pisau, masalah. Potonglah ikut ke mana pun. Okay. Supaya mudahkan kerja kita. Lebih ni yang buang ni, boleh guna. Jangan buang. Barang sekarang mahal untuk cat sebuah kenderaan. Kalau dengan saya untuk cat bahagian luar saja pun, start harga pun sekarang dah 1,600 ke atas. Tak macam dulu zaman mula-mula saya kerja dulu 800 pun ada boleh ambil. 800 pun orang cakap masih ada untung kalau dulu. Kalau sekarang 800 kena tambah duit sendiri pula lah. Itu dah bukan berniaga dah, dia jadi amal jariah. Okay, macam saya cakap, kat bahagian setiap bahagian corner, bagikan dia kertas ni, dia akan pastikan dia masuk sikit ke dalam supaya tak langgar body. Okay. Kalau okay.
tadi. Itulah kesilapan yang selalu saya buat. Okey, pastikan selepas ni tak potong lebih lah. Sebenarnya tak ada isu pun lah, tak ada isu pun, tak cukup tambah je lah. Okey, untuk macam ni okay, tip sikit sini lah supaya dia tak terbang, dia tak terbuka tap saja pun dah cukup dah. Okay. Kalau dulu waktu zaman saya belajar kita hanya pakai surat khabar je sekarang surat khabar pun kalau kita nak beli RM1 sekilo lah. Okay. Sebab tu saya cakap ni jangan buang ni. Okay. Kita gunalah. Okay, agak-agak kita nak pakai banyak untuk tambah tadi bawah. Potong dia. Potong macam biasa. Okay. Ambil masking tape, baru pastikan gam dia lebih Ada orang cakap tak boleh masking tape ni kena pada body. Ada orang cakap lah, tapi pada saya okey je. Sebab lepas kita siap masking, kita akan lap dengan wiping solvent ataupun 6000 ataupun wax remover, dan ada juga yang guna minyak tanah. Gantunglah pada setiap individu lah ataupun setiap painter. Mereka ni ada kegemaran, barang kegemaran mereka sendiri macam saya biasa guna 6000 lah wax remover ataupun solvent. Janganlah pakai thinner sudah lah kawan-kawan. Okay. Okay, sambung tape dia. Ni tangan biar macam ni kemaskan. Yang saya cakap tadi, kalau kerja kita kemas daripada mula, ujung dia kita dapat pun kemas. Ini tambah sikit Tengok lagi, kita boleh check lagi kawasan mana yang ada tip terbuka tu, kita adjust balik. Kalau perlu tambah balik. Macam ni ada longgar sikit ada longgar sikit, tambah. Ni cun macam ni dia masuk ke dalam. Bawah ni pun sama, dia masuk ke dalam. Ni pun ada sikit free so so dia akan jadi macam ni lah dia akan jadi macam ni. Okay, tu untuk bahagian inner ataupun bahagian dalam. Okay, sekarang saya akan tunjukkan untuk masking kawasan sini kawasan sini dia ada macam-macam cara ataupun macam-macam kaedah lah. Okay, ada setengah workshop dia buka semua barang-barang ni buka semua barang ni, kosong pintu ni. Okay, dan dia memang puas hati kalau cat macam tu tapi apa-apa pun bergantung kepada bajet owner lah. Bila kita kerja lebih, banyak sikit lah upahnya. Macam tu lah maksud saya. Saya pasti mana-mana workshop pun buat benda yang sama okay, jadi pada quotation kali ni kita buat harga yang orang cakap mampu milik lah. Jadi kita buat kerja pun kualiti kita kena jaga juga. Janganlah terlalu teruk sangat janganlah terlalu cincai sangat jadi agak-agak lah buat kerja tu. Okey, saya akan tunjukkan pada kawasan ini macam mana cara nak masking Macam saya buka lah getah ni, bawah ni kalau nampak kat sini ada saya dah tape ada saya tape ni getah ni getah ni dia duduk pada atas ni laluan dia okey,
laluan dia sini. Dan sini getah ni seperti sedia maklum untuk getah untuk cermin dan dia membantu supaya air tak masuk ke dalam kereta lah, dan angin, air dan sebagainya. Okey, jadi saya akan tape macam biasa. Saya akan ambil paper. Okey, untuk bahagian ni jangan ambil terlalu banyak lah, setengah depa pun saya rasa dah cukup. Tak cukup kita tambah. Macam biasa. Okey, macam biasa kita ambil masking tape. Ambil masking tape, kita letak tape pada bahagian atas. Tengoklah yang mana panjang, mana lebar. Okey, maknanya kita guna bahagian lebar lah. Maksudnya bahagian lebar lah kita guna. Ini bahagian dia apa kita panggil lah, dia ni tinggi lah, ni lebar, betul. Kita ambil bahagian lebar. Okay. Waktu tape ni hati-hatilah, kadang-kadang ada bocor kan. Macam ni kan ada koyak sikit, ambil tape, tutup sikit Okey, seperti biasa kita ambil pada bahagian tinggi dulu, baru kita buat bahagian lebar. Untuk bahagian pintu dalam ni kita kena tahu mana bahagian yang akan ditutup oleh door trim dan bahagian yang nampak. Kita kena tahu bahagian nampak dan bahagian tak nampak. Kalau kita tengok sini ada bekas lama bekas lama, orang lama ni cat. Dia ambil kawasan sini lah, standard lah tu. Cuma kita pun akan ambil kawasan yang sama. Cuma pada saya sebaiknya, kalau anda nampak lubang ni, lubang-lubang ni, lubang untuk kita masukkan klip door trim, kita ambil sebelum ataupun lepas sikit daripada lubang ni. Pada pendapat saya lebih baik ambil selepas pada lubang ni lah, jadi habuk cat tak masuk melalui lubang ni. Contohnya macam ni lah. Ni nampak lubang, lebihkan sikit. Macam tu. Macam biasa je. Kalau ada kona, ikut kona dia. Kita dah siap satu bahagian kiri lah. Siapkan dulu. Bahagian dalam ni biasanya memang banyak minyak minyak daripada door trim, gam-gam apa semua. Agak susah sikit untuk masking. Jadi sebelum nak masking tu lap dulu lah. Macam ni kita memang dah lap, tapi masih ada lagi. Untuk bahagian kanan ni lipat kertas sikit, tap dulu, tak apa, tap dulu. Nampak masih nak lekat lah. Kalau gam tak lekat macam ni masih ada minyak kita dah lap, dah cuci dengan sabun pun masih ada juga minyak, kita boleh gunakan ni. Saya akan gunakan ni lah, M6000 wax and grease remover dan kain. Ini mesti kena ada lah, sebab tu kita masking tape. Kalau tak lekat kita boleh gunakan dia. Jangan ambil banyak sangat lah, sikit je. Lap pada kawasan yang kita nak tape supaya dia lekat lah. Kita dah lap, boleh kita sambung ke dia. InsyaAllah lah dia lekat. Nampak? Mesti dia lekatnya lah.
Dah kerja, kita potong sikit. Tengok balik tengok betul-betul kan bahagian mana yang patut kena tape, bahagian mana yang tak kena tape, biar lambat asal selamat okay. Ambil masking tape sikit and then tap sikit kat sini, kita marking area lah kawasan yang akan di tape. Okay. Baru kita potong panjang, kita sambung lah. Okay. Kalau ada lebih buang je okay. Bukan buang lah, kita letak di tepi lah, nanti boleh guna lagi jalan dia tu. Kalau kita nak potong tu pastikan kita potong lebih sikit lah, supaya kalau kita potong banyak dah tak pasal pula nak kena sambung pula kan. Okay. Kemaskan kalau perlu lipat, kita lipat. Ada setengah kedai saya tengok dia tak ada tape macam ni dia biar gitu je. Ada juga bukan tak ada. Tapi apa-apa pun saya tak salahkan kedai, saya tak salahkan customer. Mungkin itu cara dia lah. Jadi, saya no comment lah kat situ. Gantung pada individu ataupun painter lah. Ok, macam ni ada koyak sikit kan. Ni tutup cabut masuk. Apa, tutup je. Kita jangan berkira sangat buat kerja ni. Kalau kita berkira sangat, hasil pun berkira-kira lah nak dapat kat kita. Apa kita buat pun kena istiqomah lah. Ok, siap bagian sini lah. Ok, kita kemaskan macam ni. Ok, kita boleh tambah. Dia sebenarnya lebih pada kreativiti lah, lebih pada kreativiti individu. Macam ni saya dah tarik lebih kan. Ok, bila saya dah tarik lebih, bahagian depan ni biasanya lah saya akan tape besar saya habis Biasa saya ada guna tape 2 inci, tapi dah habis. Kalau dah habis tak ada masalah lah, kita boleh juga guna tape ni. Cuma kerja lambat sikit. Kalau siapa yang nak kerja mudah, guna tape yang besar lah. Ok, nampak bingkai ni ataupun frame ni, frame pintu ni taruh reverse masking kita pakai reverse masking. Ni kita panggil teknik reverse masking lah. Letak pada bahagian belakang pintu supaya cat pun akan dapat masuk kawasan sini tu nampak kemas lah. In case lah kadang-kadang ni door lining ni dia ada lifetime, dia bukan lifetime dia ada time dia akan terbuka sendiri lah, macam-macam lah, dia lekang lah apa. At least bila customer bila tercabut benda tu, customer tengok ada cat belakang dia, tak adalah nampak selekeh sangat ini cara dia reverse masking. Kita letak je paper ni kan, kita dah potong panjang, kita tarik paper ni. Okay, kita lekatkan je pada sini kalau agak tape tak cukup, kita tambah, no problem, no problem. Sama kat sini, kat sini.
Kalau saya lah walaupun dia dah lekat macam ni, saya suka nak tambah lagi. Tambah lagi, no problem. Kalau getah hitam ni masih nampak, tutup dia, jangan sampai dia nampak. Kekemasan tu adalah tanggungjawab kita. Okey. Ni tambah reverse masking kat sini. Jadi kita nak taruh paper. Okey. Sekarang ni kita dah pergi ke bahagian depan, depan pintu. Okay, sebab alang-alang kita dah duduk depan ni, sebenarnya belakang pun tak siap lagi ni. Okay, tak apa. Okay. Kita nak sambung tape pada bahagian pintu ni, pada bahagian cermin kecil ataupun cermin mati. Okay, kita ada balance paper yang tadi tu. Ini ngam lah ni. Jadi kita boleh tape ikut getah dia, ikut je getah dia. Ikut je, ikut sahaja. Okay, pada bahagian getah ni, biasanya kalau saya tape, saya akan tape sebelum getah, dan saya akan tambah lagi masking lah. Saya akan tambah lagi masking tape pada bahagian untuk tutup getah lah. Ini kan, saya tambah. Tak nampak. Maaf nampak. Okey, getah. Getah ni dia kadang-kadang pun senang terbuka ni. Waktu kita spray dia terbuka. Kalau kereta dah pernah cat, memang akan nampak bekas lah. Kalau ada lebih, potong tape ni. Pisau pastikan tajam. Saya suka pakai pisau jenis mata macam ni mata tirus ni. Dia mahal sikit lah, tapi berbaloi lah. Senang kerja lah. Okay, tambah tape. Kalau masih nampak getah, tambah. Macam saya cakap tadi lah, ikut pada kreativiti lah, yang mana memudahkan korang. Ini adalah basic je sebenarnya. Basic untuk melitup ataupun masking. Okay, kalau ada balance kat depan ni, tarik je, tarik pad. Okay, pad. Okay, untuk pengetahuan masking tape ni, masking paper ni, kalau boleh biar dia sentiasa tegang, jangan biar dia berkedut. Nampak dia kendur, letak tape macam ni, tarik macam ni, bagi dia fit. Okay. Okay, untuk bahagian depan ni macam biasa, sama macam bahagian belakang. Balance paper tu kita ukur lah sikit lebih kurang. Kalau nak senang, tanda lah. Dah ukur macam ni, tanda. Banyak nak pakai, ambil tanda, potong Okay, pasang petak. Okay, sama juga kita tape bahagian yang panjang dulu.
sangat lah kalau untuk bagian cermin ni. Okey, lipat sahaja, lipat, jangan takut. Nak potong pun boleh potong, nak lipat pun boleh lipat. Kalau nak lipat macam ni cara, tapi kena kurangkan lah. Kurangkan daripada bawah. Itu dia maksud saya. Sebab so, dia akan jadi macam ni. Bila jadi macam ni, lipat lagi macam ni. Macam tadi juga, tip sebelum getah. Nanti untuk tip getah tu, kita tarik balik tip lagi sekali, cuncun je. Biasanya satu roll ni, kalau saya lah, kalau cat luar dalam, satu bahagian je saya dah pakai satu roll. Gantung pada berapa meter tip yang kita beli ni. Dan saya pakai ni standard size ni, tak tahu berapa meter ni. Tak pernah ambil tahu pula berapa meter ni. Biasanya kita tengok dia punya ketebalan tu, kita dah boleh agak dah. Biasa kita pakai macam ni. Okay, taruh tip. Lebih-lebih ni masukkan dalam selit ni telah tu. Okay. Tarik tip lagi, tambah macam biasa. Tambah lagi. Kalau ada bocor tak ada bocor tak payah. Memang kena teliti paintwork ni. Korang kena tengok betul-betul tau. Kalau berlubang kan, contoh macam ni walaupun nampak sikit lubang dia, tapi kerja dia nak menyuci dia tu nyakit hati Nampak ni lubang-lubang ni, tak mau semua ni. Tambah lah. Bagian ni dah kemas Okey, habis Okey, macam saya cakap tadi, getah ni. Getah ni kalau boleh jangan macam nila pendek kan. Untuk yang beginner tu, kalau boleh tarik sekali lah tak digalakkan menyambung tip untuk bagian getah ni. Maksudnya macam ni lah, tarik sekali tarik sekali ni confirm selamat lah. Sebab apa saya kata tarik sendiri mana kepala dia. Sebab apa saya kata tarik sekali, sebab bila lepas kita tembak spray clear, kita akan cabut tau tip ni, supaya dia tak kering bersama-sama clear. Okay, sini Kalau macam ni tak confident nak sambung, jangan sambung, potong je. Dan sambung kat bagian sini tak ada masalah. Maksud saya jangan sambung tu antara daripada sini ke sini tu, kalau boleh sekalikan dia tip tu. Selesai. Ada lebih, jangan buang, tak je sini. Tak apa. Okay. Jadi siaplah saya tip bagian luar dan dalam Kalau saya tak bercakap buat kerja, sebenarnya 10 minit boleh siap tapi sebab saya nak buat video, nak bagi kawan-kawan tengok, saya nak share sikit ilmu yang saya ada. Semoga bermanfaat lah untuk sahabat-sahabat semua. Okay. Yang mana nak DIY kat rumah apa semua kan. Sekarang kan zaman DIY. Cat kereta pun boleh buat kat rumah. Okay, saya tak nafikan ada setengah individu jenis cepat belajar dia tengok video pun dia dah boleh buat sendiri. Saya tak nafikan ada orang macam ni. Jadi inilah hasilnya. Kita tip bagian luar dan dalam.
Okey, semoga video ni memberi manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa subscribe, support saya di komen. Jika ada apa-apa video yang anda nak saya buat, bolehlah suggest dekat komen, dan saya akan cuba buatlah selagi dia masih dalam bidang saya. Bidang automotive body and paint lah ya. Kalau tanya saya macam mana nak buka piston, brand buff, semua saya tak kerti sebab bahagian saya adalah ni body and paint. Semoga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.